Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Sebab mengapa Anwar tidak boleh dijatuhkan dengan 120 SD? Dengan kurang daripada 3 minggu sebelum Sultan Ibrahim Johor dijadualkan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 Malaysia, jam semakin berdetik apabila lebih ramai penyangak sedang beratur untuk didakwa. Sekurang-kurangnya dua bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri berpotensi menyertai Najib Razak, bekas Perdana Menteri yang memalukan yang kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana rasuah. Muhyiddin Perdana Menteri pintu belakang pertama negara telah dikenakan 4 pertuduhan rasuah dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan skandal COVID RM600 bilion semasa pemerintahannya yang tidak sah selama 17 bulan. Perbelanjaan Ismail Sabri sebanyak RM62 juta untuk mempopularkan konsep keluarga Malaysia sedang disiasat dan dia juga boleh didakwa tidak lama lagi. Selain itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga sedang menyiasat peruntukan RM700 juta yang meragukan untuk publicity mempromosikan pentadbiran Muhyiddin dan Ismail sebelum ini antara 2020 dan 2022. Sementara Muhyiddin telah membelanjakan RM500 juta, penggantinya telur penyu, Sabri telah menghabiskan kira-kira RM200 juta. Kemungkinan kedua-duanya ada di dalam balang biskut. Mahathir Mohamad mungkin terlepas dari penjara kerana usahanya yang sudah tua, tetapi dia mempunyai masalah yang lebih besar. Sebagai Perdana Menteri paling lama berkhidmat, indeks rasuah berada di bahagian atas carta. Itu akan mengambil masa yang lebih untuk penyiasat menggali dan membuktikan. Terdapat lebih daripada satu cara untuk mengulit kucing. SPRM boleh menyasarkan anak-anak Mahathir yang kaya raya sama seperti aset Daim Zainuddin dibekukan. Muhyiddin, Ismail Sabri, Mahathir dan Daim adalah 4 ekor jerung yang cuba ditangkap dan disembelih oleh Kerajaan Anwar. Terdapat satu lagi jerung tua yang mati yang masih belum disentuh pihak berkuasa atas sebab yang jelas. Abdul Taib Mahmud, bekas Ketua Menteri Sarawak paling korup yang dinaikkan pangkat sebagai Governor semasa pentadbiran Najib. Inilah sebabnya mengapa ikrar Anwar Ibrahim untuk membanteras rasuah telah menggigil seluruh tulang belakang semua penyangak. Nampaknya mereka yang rugi masih tidak dapat menerima realiti bahawa akuan berkanun SD sudah lapuk apabila Undang-Undang Anti Lompat diwartakan pada 6 September 2022. SD didakwa menandatangani 120 ahli parlimen yang meragukan untuk menggulingkan pentadbiran Anwar. Dikatakan telah dihantar kepada Raja minggu ini dan Raja dijangka memanggil setiap 120 ahli parlimen minggu depan. Jika Raja telah memutuskan untuk menolak SD daripada 115 ahli parlimen sebelum ini, sebenarnya mengapa Raja perlu menerima 120 ahli parlimen pusingan ini? Pembangkang tidak berani gunakan kaedah lebih mudah. Antara 12 Oktober dan 28 November 2023, 5 ahli parlimen bersatu Kuala Kangsar, Labuan, Gua Mesang, Jeli dan Bukit Gantang secara terbuka mengisytiharkan sokongan kepada Kerajaan Anwar sambil menegaskan mereka kekal setia kepada parti dengan berkesan memintas kelemahan dalam Undang-Undang Anti Lompat. Anwar bagi membuktikan bukan sahaja beliau seorang Perdana Menteri yang sah, malah mendapat sokongan 148 ahli parlimen atau 2/3 majoriti di parlimen dengan 222 kerusi dengan berani berjanji pada hari yang sama mengangkat sumpah jawatan ke-10. Perdana Menteri untuk membentangkan usul percaya yang dilakukan dan dimenanginya pada 19 Disember 2022 itu adalah satu penghinaan kepada Muhyiddin yang mendakwa beliau mempunyai 150 ahli parlimen di belakangnya. Agong enggan ditipu dan dimalukan lagi. Dengan mengandaikan 120 ahli parlimen telah menandatangani 120 SD, kemungkinan istana akan membuangnya ke dalam tong sampah. Apabila Muhyiddin cuba menggunakan 115 SD untuk menuntut baginda mengangkat sumpah oleh Raja Sultan Abdullah pada November 2022, dokumen itu tidak diendahkan kerana Raja menyedari ia adalah satu lagi helah kotor sama seperti Muhyiddin menipu Raja pada Mac 2020. Pada malam Muhyiddin mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020, Mahathir telah mendakwa mempunyai 114 undi. Malah bekas Perdana Menteri itu telah menerbitkan senarai 114 ahli parlimen
yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri seterusnya bersama-sama dengan surat kepada Istana. Sekurang-kurangnya 112 kerusi minimum diperlukan untuk membentuk kerajaan majoriti mudah di 222 kerusi parlimen.